Buletin Didik 24 September bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persiapan menghadapi bencana banjir yang dijangka pada November depan akan dilaksanakan dengan lebih berkesan memandangkan Kementerian Pendidikan KPM mempunyai pengalaman lalu. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin berkata, apa yang pasti beberapa lokasi yang tidak pernah dinaiki air semasa musim tengkujuh akan diberikan tumpuan kali ini. Jadi ini juga kita terapkan guru-guru yang mana bersama-sama dengan pihak agensi yang lain bekerjasama untuk memastikan persediaan rapi dibuat. Apa yang paling penting dalam konteks kita di sekolah, sekiranya terdapat keperluan untuk menggunakan sekolah sebagai pusat pemenahan banjir, kita bantu sebaik mungkin. Kerana kita tahu dalam keadaan kritikal di mana mereka terpaksa dipindahkan, maka antara ruang paling dekat dengan mereka biasanya sekolah. KPM juga akan melaksanakan perancangan teliti termasuk kerjasama antara pelbagai agensi agar perancangan dilaksanakan lancar. Ketika ini pihaknya sedang merangka perbincangan dengan agensi pengurusan bencana NADMA untuk memilih sekolah yang boleh dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Dalam pada itu, KPM sedia mencungkil bakat baharu murid seawal sekolah rendah agar pembangunan sukan di negara ini boleh bermula lebih awal. Datuk Dr. Razijidin berkata, perkara itu telah dilaksanakan sejak dahulu namun ia akan diperluaskan lagi. Akhir-akhir ini pendekatan kita adalah untuk bekerjasama dengan semua pihak, khususnya penaja-penaja badan-badan korporat untuk memastikan sukan ini terus dikembangkan dan diberi ruang seluas-luasnya kepada anak-anak kita di sekolah. Selain daripada badan korporat, persatuan-persatuan sukan juga memainkan peranan dan beberapa minggu lepas sebagai contoh kita bersama Persatuan Badminton Kuala Lumpur melaksanakan program untuk mencari bakat badminton dalam kalangan murid di sekolah-sekolah di seluruh Kuala Lumpur. Datuk Dr. Razi hadir menyaksikan kejohanan Liga Bola Sepak di Putrajaya pagi tadi. Seramai 800 pemain daripada 50 kumpulan menyertai kejohanan itu yang rata-ratanya disertai murid sekolah rendah dan menengah. Beliau melihat sambutan ini sebagai perkara positif menerusi perkembangan bakat baharu yang dikesan menerusi sains sukan. Tambahnya, murid yang berbakat akan diberi peluang dan platform termasuk mengesyorkan untuk meneruskan pengajian di sekolah sukan negeri selain sekolah sukan negara. Sekolah Kebangsaan Kempahdang di Kuantan, Pahang disenarai pendek antara 3 finalis anugerah sekolah terbaik dunia dalam kategori inovasi. Anugerah yang julung kali diadakan itu turut mempertandingkan 4 kategori lain iaitu kolaborasi komuniti, tindakan alam sekitar, menangani cabaran dan menyokong kehidupan sihat. Sekolah tersebut mempertaruhkan ciptaan Smart Zoom iaitu sistem penjejakan automatik yang mengikuti perkembangan murid dalam pembelajaran menggunakan input daripada Google Sheets dan Chrome. Berpeluang memenangi lebih RM220,000, SK Kempahdang perlu menewaskan 2 lagi sekolah iaitu sekolah dari Chile, Escuela Emilia Lascar dan N High School dari Jepun. Pemenang dipilih berdasarkan kriteria ketat oleh juri akademik yang terdiri daripada pemimpin terbilang di seluruh dunia. Mereka termasuk ahli akademik, pendidik, badan bukan kerajaan NGO, usahawan sosial, kerajaan dan sektor swasta. Bagaimanapun, orang awam juga boleh membuat undian melalui laman web yang tertera bermula 22 September hingga 2 Oktober. Pemenang akan diumumkan di Minggu Pendidikan Dunia yang berlangsung pada 16 hingga 21 Oktober depan. Seramai 305 warga pendidik di Tawau, Sabah menerima anugerah penghargaan pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan 2021 yang berlangsung semalam. Majlis Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau itu diadakan bagi menghargai guru, pelajar dan sekolah atas usaha memastikan kecemerlangan pendidikan di daerah itu. Berlangsung di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Xinhua Tawau, ia dihadiri warga pendidik dari seluruh daerah itu. 109 kategori anugerah disampaikan pada majlis tersebut melibatkan pencapaian guru dan sekolah di peringkat daerah hingga ke peringkat antarabangsa. Ia dirasmikan oleh Pembantu Menteri Keuangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Saya amat menghargai apa yang telah diusahakan oleh pihak PPD Tawau dalam meraih dan juga memberi pengiktirafan kepada guru-guru daerah Tawau khasnya
para pelajar dan juga AKP yang telah memberi sumbangan besar dalam memajukan dan membentuk kemenjadian para pelajar di Pejabat Pendidikan Daerah Tawau ini. Sesungguhnya program yang dilaksanakan ini akan dapat memberi manfaat bukan saja kepada seluruh warga sekolah, tetapi dapat juga memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk meningkatkan lagi pencapaian dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan pengurusan. Yang dijalankan pada pagi ini memang memberikan satu galakan dan motivasi kepada sekolah, murid dan juga guru-guru agar dapat bekerja lebih bermotivasi dan bergerak ke hadapan demi kejayaan anak-anak kita yang membolehkan suatu masyarakat yang berpendidikan dan boleh mengubah kehidupan pada masa akan datang. Inisiatif penghargaan ini secara tidak langsung menaikkan semangat warga pendidik dan pihak sekolah selain mendukung aspirasi Kementerian Pendidikan dalam memacu kecemerlangan pendidikan negara dan melahirkan modal insan yang berkualiti. Bertemu kembali. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerima pingat antarabangsa 2021 dari The Royal College of Surgeons RCS Edinburgh, Scotland, sebuah institusi antarabangsa yang dihormati. Anugerah itu diberikan kepada pakar bedah yang telah memberikan sumbangan cemerlang mereka kepada kolej dan di luar negara. Tan Sri Nur Hisham adalah antara personaliti utama yang mengemudi negara dalam menghadapi pandemik COVID-19 sebelum ini. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir selaku Chancellor Diraja Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkenan berangkat ke RCS Edinburgh untuk menghadiri majlis makan malam dan penyampaian anugerah tersebut. Baginda diiringi Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud dan Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman. Anugerah disampaikan oleh Presiden RCS Edinburgh, Profesor Michael Griffin. Ini adalah pengiktirafan kepada perkhidmatan kesihatan global, iaitu pembedahan global yang telah saya dan Kementerian Kesihatan membawa perubahan dalam pembedahan di negara kita dan juga menggunakan idea-idea yang kreatif dan juga inovatif untuk kita memajukan pembedahan, terutamanya di kawasan pendalaman. Untuk rekod, pada 2018, Tan Sri Nur Hisham menerima anugerah Fellowship ad hominem, iaitu anugerah tertinggi dikurniakan RCS Edinburgh kepada pengamal perubatan yang masih berkhidmat atau bersara. Berpusat di Scotland dengan keahlian seramai 30,000 dari 100 negara, RCS Edinburgh adalah kolej pembedahan antarabangsa terbesar di dunia. Menjadi mata-mata kepada juruterbang pesawat tentunya satu tanggungjawab besar untuk pegawai trafik udara. Berbanding profesyen juruterbang yang lebih dikenali, pegawai trafik udara ibarat individu di belakang tabir, namun peranannya lebih penting bagi memastikan keselamatan pesawat. Ikuti kupasannya dalam segmen Kerjaya Pilihan minggu ini. Seperti juga polis trafik melancarkan pergerakan kenderaan di jalan raya yang mengawal lalu lintas, pelepasan dan ketibaan pesawat. Sering diberi jolokan Eye in the Sky di bawah paras 5,000 kaki, laluan pesawat dipantau pegawai trafik udara kerana pandangan juruterbang di dalam kokpit agak terhad. Bayangkan jika pengangkutan sebesar trailer yang mempunyai titik-titik buta, apatah lagi pesawat yang sememangnya tidak dilengkapi cermin sisi dan cermin pandang belakang. Pesawat boleh membawa penumpang beratus-ratus orang. So, bagaimana mungkin jika tiada pengawal trafik udara ini, pesawat dengan pesawat yang lain tidak bertembung. So, di situlah tugas pengawal trafik udara untuk memastikan pesawat dengan pesawat lain adalah terbang dalam keadaan yang selamat.
Minat Muhammad Azizi Cik Soh dalam kerjaya sebagai pegawai trafik udara bermula 22 tahun yang lalu di bawah seliaan Civil Aviation Authority of Malaysia CAAM. Setiap hari Azizi bergilir tugas di Menara Kawalan 1 dan Menara Kawalan 2 di Sepang. Bagi anak kelahiran Besut Terengganu ini, setiap hari merupakan cabaran dan tanggungjawab dalam memastikan kelancaran pergerakan ratusan pesawat. Jadi apa yang saya boleh katakan, di KLIA antara salah satu lapangan terbang yang mengendalikan jumlah pesawat yang terbanyak di Malaysia di masa sebelum COVID melanda. So kita pengawal trafik udara di Menara Kawalan mengendali hampir 1,200 pergerakan setiap hari. Tidak dinafikan, sesiapa yang berkecimpung dalam kerjaya ini harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Selain itu, kemahiran komunikasi yang tinggi, khususnya dalam bahasa Inggeris juga dituntut kerana perlu berunding dengan juruterbang termasuk dari antarabangsa. Sebelum memberi kebenaran itu menjadi tanggungjawab pengawal trafik udara untuk memastikan landasan dalam keadaan yang selamat, tanpa ada apa-apa objek yang mengancam pergerakan pesawat. Biarpun terpaksa berkorban masa, namun Azizi merasa puas kerana dapat menjadi antara orang penting dalam industri penerbangan yang sentiasa memastikan laluan selamat buat pesawat di KLIA. Station 685, good morning to you. Continue push, runway 33. Kementerian Belia dan Sukan KBS mengajak lebih ramai belia menyertai skuad sukarelawan anak Malaysia Satria untuk membantu dalam misi bencana banjir pada musim tengkujuh yang dijangka melanda negara. Menterinya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, sukarelawan di bawah Jabatan Belia dan Sukan itu dijenamakan semula dalam usaha meluaskan peranan mereka dalam menghadapi apa jua bencana tidak dijangka di seluruh negara. Tambah beliau, nama Satria paling sesuai dan tepat untuk membolehkan ahlinya menghulurkan tangan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam semua bencana termasuk banjir. Ahli Satria akan diberi latihan dan pendedahan aspek keselamatan sebelum mereka masuk ke kawasan yang dilanda bencana. KBS akan merancang pergerakan mereka bersama barangan keperluan ke kawasan bencana supaya peranan tidak bertindih dengan agensi lain dan untuk memastikan mangsa terlibat dapat pembelaan. Seramai 300,000 belia menyertai sukarelawan di bawah KBS setakat ini. Sebuah mesin pengutip sampah digunakan untuk mengaut barangan terbuang dari Sungai Juan Diaz yang mengalir ke Teluk Panama di Lautan Pasifik. Mesin yang dinamakan Vanda Diaz itu dikuasakan oleh roda air dan tenaga solar dan merupakan sebahagian daripada usaha global untuk mengurangkan pencemaran plastik di lautan. Vanda Diaz dipasang di kawasan Sungai Juan Diaz di Panama City oleh sebuah badan bukan kerajaan, Maria Verde. Ia menggunakan teknologi dikenali sebagai trash wheel yang direka oleh Clearwater Mills of Baltimore di Amerika Syarikat untuk membuang sisa terapung. Sistem ini juga adalah yang pertama diguna pakai di Amerika Latin. The idea is, at first glance, to avoid that all this trash gets to our oceans and to our mangroves and continues contaminating our environment, but also to create awareness, because we understand that we don't want wandas. We need people to change their habits in order not to have them. Menurut Maria Verde yang telah mengklasifikasikan sampah di 3 sungai tempatan termasuk Sungai Juan Diaz, kira-kira 50% daripada sisa yang dikutip adalah plastik yang boleh dikitar semula.
Sungai Juan Diaz adalah sebahagian daripada tapak perlindungan hidupan liar Teluk Panama, ekosistem spesies marin dan koridor untuk burung migrasi. Dianggarkan 2,500 tan sampah dihasilkan setiap hari di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. 30% daripadanya tidak dikutip, dengan kebanyakannya berakhir di tengah jalan, sungai dan laut. Penanam buah apel di utara Itali menggunakan peti sejuk semula jadi untuk menyimpan buah tersebut. Ia antara langkah mengurangkan kebergantungan kepada tenaga elektrik sekaligus memberi impak lebih rendah kepada alam sekitar. Tempat simpanan sejuk yang dimaksudkan ialah gua di bawah bukit yang sentiasa bersuhu rendah sepanjang tahun. Terletak 300 meter di bawah ladang apel di Predea, pekan kecil di wilayah Trentino. 34 tempat simpanan telah diwujudkan oleh peladang-peladang tempatan. Sebelum digunakan, ia telah disejukkan dengan gas sedalam 5 hingga 7 meter yang berupaya mengekalkan suhu 1 darjah Celsius sepanjang masa. Kajian yang dijalankan juga mendapati mereka mampu menjimatkan 32% tenaga menerusi penggunaan gua ini. Ketika ini ia menyimpan kira-kira 30,000 tan apel dan jumlah itu dijangka meningkat kepada 40,000 tan di masa hadapan. Meskipun pada mulanya agak ragu-ragu dengan cara simpanan semula jadi ini, peladang-peladang terlibat kagum dengan hasilnya yang ternyata berkesan. Okey, basic yang ketiga ialah dodging, iaitu mengelak bola. Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2022 melabuhkan tirainya hari ini. Sebanyak 24 jenis sukan dipertandingkan di seluruh negeri bermula 6 Ogos lalu. Kita ikuti laporannya bersama Miza Syafiza Muhammad Fuad di Stadium Nasional Bukit Jalil. Terima kasih rakan setugas. Baiklah, hari ini merupakan upacara penutup Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM kali ke-62 pada tahun 2022. Dan secara keseluruhannya, kontingen Sabah tampil juara apabila memungut 15 pingat emas, 16 pingat perak dan 10 pingat gangsa. Kontingen Johor pula menggondol tempat kedua dengan jumlah pingat emas yang sama iaitu 15, namun 9 pingat perak dan 10 pingat gangsa. Tempat ketiga dimenangi kontingen Selangor dengan 11 pingat emas, 8 untuk kedua-duanya pingat perak dan gangsa. Upacara penutup di Stadium Bukit Jalil telah disempurnakan sebentar tadi oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisah Suhaili. Dalam ucapan beliau sebentar tadi, beliau menegaskan penganjuran olahraga ini bukan sahaja menjadi platform untuk mencungkil bakat atlet yang berpotensi, malah bertujuan untuk menyedarkan semua golongan tentang kepentingan berolahraga kepada kesejahteraan mental dan fizikal. Dalam pada itu, penganjuran olahraga ini juga mampu membentuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan atlet yang berbilang kaum, budaya dan kepercayaan sekaligus mengeratkan silaturahim sesama semua atlet yang bertanding. Baik, sedikit imbasan untuk MSSM kali ini. Setelah 2 tahun ia kembali semula diadakan di 16 kontingen dari Perlis sampai ke Johor, serta dari Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sebanyak 28 acara dipertandingkan termasuk 4x100 dan 4x400 meter, lontar peluru dan rejam lembing. Terdapat 6 kategori umur yang dipertandingkan iaitu lelaki bawah 12 tahun, lelaki bawah 15 tahun, lelaki bawah 18 tahun, perempuan bawah 12 tahun, perempuan bawah 15 tahun dan perempuan bawah 18 tahun. Apa yang penting, kejohanan olahraga MSSM kali ke-62 tahun ini semestinya menjadi kayu ukur bagi pelajar kerana asas melahirkan atlet yang berkualiti bermula di peringkat sekolah. Saya kira sekian saja daripada saya di sini, Stadium Bukit Jalil. Miza Syafiza Muhammad Fuad untuk Buletin Didik. Terima kasih. Terima kasih Miza. Kita ke perkembangan
Sukma MSN 2022 pula yang juga berakhir hari ini. Johor meluaskan kuasa dalam arena sukan negara apabila muncul juara keseluruhan buat kali pertama di Sukma. Prestasi barisan atlet Harimau Selatan dianggap luar biasa apabila mengungguli carta kedudukan pingat dengan 77 emas, 52 perak dan 43 gangsa. Terengganu yang diletakkan sebagai pilihan untuk mengekalkan kejuaraan terpaksa berpuas hati di kedudukan kedua menerusi 64 emas, 49 perak dan 56 gangsa. Manakala wilayah persekutuan ketiga dengan 55 emas. Upacara penutupan rasmi tamasya akan berlangsung di Dekta UKM Bangi jam 8.45 malam nanti. Pada acara badminton di Axiata Arena, siapa lagi yang mencuri tumpuan kalau bukan pemenang pingat perak Sukan Commonwealth Birmingham, Eng Zi Yong. Zi Yong yang mewakili Johor tetap beraksi mantap sekalipun berada dalam keadaan kurang sihat untuk memenangi pingat emas. Bagaimanapun, Melaka adalah pasukan paling ceria apabila mengungguli 3 daripada 5 emas acara akhir siang tadi. 5 pingat emas ditawarkan Sukan Badminton pada hari terakhir tamasya. Tumpuan terus terarah kepada pertembungan Zi Yong dengan juara remaja Asia 2017, Leong Ju Ho yang mewakili wilayah persekutuan. Zi Yong, 22 tahun, diberi ketangan sengit apabila dipaksa bertarung 3 set sebelum menang 18-21, 21-19 dan 21-12 dalam tempoh lebih sejam. Kejayaan ini sekaligus memperbaiki rekod Zi Yong selepas terkandas di pusingan kedua pada penampilan pertamanya di Sukma 2018 di Perak. Perlawanan akhir perseorangan wanita pula menyaksikan pertembungan sesama sendiri dua pemain Selangor iaitu Siti Norshuhaini Azman menentang bekas rakan sepasukan dalam kem kebangsaan Kailat Shana. Siti Norshuhaini yang turun sebagai pilihan ketiga jelas lebih dominan mencatat kemenangan straight set 21-19, 21-9 bagi meraih emas pertamanya di Sukma. Turut berlangsung saingan acara beregu yang menyaksikan Melaka menyapu bersih 3 pingat emas yang dipertandingkan. Terdahulu, Terengganu berjaya memenangi ibu segala pingat di Sukma kali ini apabila menewaskan Pulau Pinang 2-0 dalam acara akhir bola sepak semalam. Lebih menarik, mereka menamatkan penantian 12 tahun untuk kembali merangkul pingat emas selepas kali terakhir memenanginya pada 2010. Penentuan pingat emas antara Terengganu dan Pulau Pinang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Pasukan dari Pantai Timur itu jelas lebih garang pada babak pertama dan hasilnya ketua pasukan Safwan Mazlan berjaya meletakkan Terengganu 1-0 di depan minit ke-24. Tersentak, Pulau Pinang cuba bangkit mencari gol penyamaan sebelum rehat namun ketumpulan penyudah menjadi pemisah. Bersambung babak kedua, Terengganu kembali menguasai permainan menerusi pemain yang diturunkan pengendali Badrul Afzan Razali. Ketika Pulau Pinang semakin terdesak memburu gol, Akil Idham Bahari berjaya mencetak gol kedua Terengganu minit ke-86 sekaligus menamatkan perjuangan anak buah Akmal Rizal Ahmad Rakli. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat permainan. Terengganu berjaya memenangi ibu segala pingat dan menamatkan penantian 12 tahun selepas memenangi emas pada 2006, 2008 dan 2010. Pulau Pinang pula akur dengan pingat perak mengulangi pencapaian pada 2000 dan 2002. Pingat gangsa dimenangi Selangor selepas menundukkan wilayah persekutuan 3-1 di Stadium UKM. Kunci untuk kejayaan kita semangat berpasukan. Teamwork, teamwork. Bola sepak is teamwork, bukan individu. So bagi saya first half, second half, first game until the final saya berpuas hati semua pada pemain-pemain saya. Walaupun kita bermain, kita bawa sini 21 pemain saja. Pertama sekali syukur Alhamdulillah walaupun tewas di final tapi saya rasa ini satu pencapaian yang cukup memuaskan bagi saya sebagai pengendali pasukan Pulau Pinang kerana tidak ada mana-mana pihak yang meletakkan harapan untuk kami ke final tapi kami bekerja setiap hari, kami bekerja keras, pemain-pemain memberikan komitmen yang terbaik dalam setiap perlawanan dan Alhamdulillah kami melangkah ke final. Pesta Menuai Petani Cina kali kelima mengakhiri buletin didik malam ini. Mula diperkenalkan pada 2018, ia mencerminkan tumpuan Cina terhadap aktiviti pertanian. Saya Medi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.